Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semua malam ni? Kita harap semua dah dinner, semua dah makan malam. Cuaca di sekeliling World Trade Center hujan daripada maghrib tadi, very wet evening di Kuala Lumpur. Jadi sejuk sikit suasana di Kuala Lumpur. Pada malam ni perwakilan-perwakilan sedang diraikan dengan majlis makan malam oleh beberapa pihak. Kami masih setia di sini menjalankan tugas memberi maklumat-maklumat dan pencambahan idea dan juga perbincangan wacana minda supaya kita lebih informatif. Bersama kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, tak lain tak bukan iaitu Datuk Lokman Noor Adam. Apa khabar Tok? Sihat? Baik, alhamdulillah. Dia hari ni berserba biru, Teluk Belanga. Itu semangat daripada Johor tu tak selesai lagi. Alright Tok, gitu je. Terima kasih kepada yang mengikuti malam ni. Kalau boleh tolong share, tolong like program kita. Sambil-sambil tu kita nak tanya kepada Tok lah, apa yang kita boleh belajar daripada Johor? Apa yang boleh dibelajar daripada Johor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali saya ucap tahniah dan syabas kepada semua kepimpinan UMNO Johor, kepimpinan UMNO di peringkat pusat daripada Presiden Timbalan, naib-naib Presiden, begitu juga mantan Presiden, ketua-ketua sayap dan semua jentera Barisan Nasional yang telah berhempas pulas dalam memastikan kemenangan kita, kemenangan yang bagi saya alhamdulillah boleh dibanggakan, boleh dibanggakan. Sungguh pun begitu, berdasarkan keputusan di setiap saluran, berdasarkan keputusan di setiap saluran, boleh saya simpulkan bahawa kita menang ni ialah menang nasib, menang nasib. Pertama, kita menang nasib kerana hardcore BN tu tak lari. Penyokong-penyokong yang menyokong BM, menyokong UMNO, menyokong MIC, MCA, mereka tak lari. Mereka juga adalah sebahagian daripada pengundi putih yang kebanyakannya keluar mengundi. So hardcore ni mereka begitu committed dan mereka ni lah antara sebahagian besar yang menjadi penyumbang kepada 54% yang keluar mengundi. Kebanyakan yang atas pagar, tidak berapa keluar mengundi. Penyokong Pakatan Harapan yang sebelum ni menyokong mereka pun boleh saya simpulkan agak kurang kali ini bersemangat untuk keluar mengundi, kerana mereka sudah tahu apabila berlakunya perpecahan di kalangan pembangkang, memang kalau turun pun membazir masa, membazir masa. Kedua, kita bernasib baik kerana musuh kita berada dalam keadaan kucar-kacir. Daripada sebuah pasukan yang berjaya menentang kita secara 1-1 dalam pilihan raya umum yang ke-18, kali ini mereka berpecah sampai 15 parti politik, campuran bebas jadi 16 parti politik yang terlibat dalam pilihan raya di Johor, pilihan raya negeri. Dan kita tengok Pakatan Harapan sendiri yang sebelum ini consist of Bersatu, PKR, DAP dan PAN, sekarang berpecah lagi. PKR sudah tidak yakin di bawah panji-panji Pakatan Harapan, mereka bertanding bersendirian. Begitu juga Bersatu sudah pun meninggalkan Pakatan Harapan semenjak Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Di dalam Bersatu itu sendiri berlakunya perpecahan sehingga wujudnya Pejuang, dan sebahagian daripada cabinet members Pakatan Harapan itu sendiri membentuk MUDA, dan ini sangat-sangat membantu Barisan Nasional. Itu sebab walaupun kita mendapat majoriti popular vote ataupun undi popular kita 43.11%, tetapi kita boleh memenangi sampai 40 kursi, sebab kita menggunakan sistem first past the post
dan perpecahan di kalangan musuh-musuh kita menyebabkan berlakunya minimum 4 penjuru. Ada satu tempat tu 1, 2 tempat 3 penjuru, tetapi rata-ratanya 4 penjuru dan ada sampai 6 penjuru. Ada sampai 7. Ada sampai 7. So perpecahan ini banyak membantu kita. Banyak membantu kita. Ketiga, kita bernasib baik kerana kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Ini juga menyumbang. Kalau kita tengok masyarakat Tionghoa yang pada pilihan raya umum yang ke-14, 97% menyokong DAP dan Pakatan Harapan. Kali ini mereka ni, rata-rata mereka ni health conscious. Dia orang ni risau dengan pandemik COVID-19. So ini juga telah menyebabkan ramai juga di kalangan penyokong-penyokong Pakatan Harapan tidak keluar mengundi disebabkan wabak ataupun COVID-19 ni. Keempat, saya boleh simpulkan bahawa alhamdulillah kebanyakan daripada fitnah-fitnah yang sebelum ini dilontarkan oleh Pakatan Harapan sudah setidak-tidaknya 50% berjaya kita tangkis. Memang tidak dinafikan ada setengah-setengah daripada apa yang mereka lontarkan tu, ada yang kita tak boleh tangkis sampai sekarang dan digunakan walaupun macam negeri Johor ni, kalau nak ikutkan tidak ada isu. Tetapi mereka mengulangi isu di peringkat nasional, isu 1MDB, isu SRC International dan isu rompakan dan macam-macam. Yang bukan semuanya betul, kebanyakannya fitnah, dan alhamdulillah disebabkan apa yang berlaku sepanjang tempoh hampir 4 tahun ni, ramai orang sudah boleh menilai. Dan kita juga bernasib baik kerana kita ada oponen kita yang gagal menunaikan janji. Ini kita kena ucap terima kasih pada mereka. Walaupun mereka gagal menunaikan daripada 60 janji yang mereka utarakan pada pilihan raya umum yang lepas, hanya menunaikan janji menghapuskan GST, yang itu pun menyebabkan negara kehilangan 30 bilion setahun, yang akhirnya menyumbang lebih parah keadaan ekonomi kita. Kali ini mereka sekali lagi kembali menawarkan macam-macam. Jadi manifesto yang diutarakan baik daripada Pakatan Harapan, daripada Bersatu, semuanya tidak dipandang oleh pengundi-pengundi. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya nampak memberikan manfaat kepada Barisan Nasional akhirnya. Sungguh pun begitu. Saya rasa kita tidak boleh rasa selesa. Saya tak boleh kata UMNO kuat. Saya terus terang saya kata, saya tak kata UMNO kuat. Kita menang kerana kita bernasib baik. Jadi kalau boleh gerak kerja Barisan Nasional selepas ini dan semua parti komponen, tak kira UMNO, MCA, MIC, kita punya gerak kerja ialah untuk memastikan undi popular kita ni boleh cecah sampai ke 70%. Kemudian baru kita boleh mendabik dada, kita sudah kembali kuat. Jadi sekarang ni advantages yang kita enjoy, kelebihan-kelebihan yang kita nikmati sekarang ni lebih kerana keadaan yang memihak kepada kita. Baik, Tok. Ya. The most logical steps untuk pembangkang hari ini. Ya. The most logical steps ialah untuk mereka bersatu di bawah satu payung. Ya. Tetapi menurut Datuk, apakah cubaan untuk mereka menyatukan ideologi ataupun cuba menyatukan diri mereka di bawah satu payung itu akan boleh, pertama, diterima DAP boleh terima PAS, PAS boleh terima DAP, satu. Kedua, apakah pakatan itu sekali lagi boleh mendapat tempat di hati rakyat? Bagi saya kerjasama di kalangan musuh-musuh kita ni agak sukar untuk berlaku. Pertama kerana nafsu pemimpin-pemimpin mereka ni. Muhyiddin nak kembali menjadi Perdana Menteri lagi sekali, Mahathir pun teringin nak jadi Perdana Menteri lagi sekali, atau melihat anak dia menjadi Perdana Menteri. Anwar pun bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Syed Saddiq yang sebelum ini menjadi ikon anak muda yang korup, telah berjaya dikorupkan oleh Pakatan Harapan dalam tempoh yang begitu singkat, pun ada cita-cita nak menjadi Presiden Parti.
Jadi selagi mereka ni ada cita-cita nak mengotai negara ni balik, mereka tidak akan boleh bekerjasama. Ini sudah pasti, sudah pasti. Dan yang keduanya, disebabkan masing-masing sudah merasa nikmat menjadi pemerintah. Bersatu dah merasa nikmat jadi pemerintah, PKR dah merasa nikmat jadi pemerintah, Syed Saddiq and the gang muda pun dah merasa, Pejuang pun dah merasa. Jadi masing-masing sudah pasti nak supaya parti mereka ini bertanding lebih kerusi. Kalau sebelum ini Anwar boleh korbankan 55 kursi diberikan kepada Bersatu, kan? Tetapi daripada 55 kursi yang diberikan kepada Bersatu hanya memenangi 13 kursi. Dan sekarang Bersatu ni sudah split. Kekuatan dia sudah lebih lemah daripada itu. Sebab Bersatu lain, Pejuang pun dah lain. Dah ada serpihan dia. Dan kalau dikira dari segi tokoh Tun Dr. Mahathir ni, jauh lebih dilihat berwibawa berbanding dengan Muhyiddin Yassin. Jadi, untuk mereka bekerjasama, kalaupun pemimpin-pemimpin boleh meletakkan ego ke tepi, namun hakikat dan realiti mereka akan berebut kursi ni tetap akan menyebabkan apa yang berlaku di Johor, di antara PKR dan muda tu, akan berlaku di peringkat pusat. Kan? Jadi saya tidak berapa bimbang sangat bab ini. Namun begitu, kita tidak boleh merasa selesa. Kan? Sebab kebarangkalian untuk akhirnya mereka sedar. Selepas mendapat pukulan maut di Melaka, mendapat pukulan maut di Johor, Sabah dan juga di Sarawak terutamanya. Saya nampak lama kelamaan mereka ni akan lebih rasional. Mereka ni akan lebih waras. Mereka ni akhirnya mungkin akan membuang ego. Dan ini sangat bahaya kepada kita. Jadi itu sebabnya saya punya pendirian, kan? We should attack when our enemies are not united. Kita tak boleh tunggu dan bagi masa untuk mereka bersatu. Kita tak boleh tunggu dan bagi masa untuk mereka menyusun strategi untuk memperbaiki kesilapan-kesilapan mereka. Ini penting. Sejarah telah membuktikan, sejarah telah membuktikan parti yang berlainan ideologi yang agak ekstrim seperti PAS di satu sisi, DAP di satu sisi yang lain, tetapi mereka boleh bersatu mengambil pendekatan populis untuk menyerang Barisan Nasional. Seperti apa yang kita lihat pada 2018, parti-parti ini walaupun berlainan ideologinya, fahamannya, tetapi bersatu atas satu isu atau beberapa isu yang popular. Dan mereka menyerang isu, contohnya 1MDB, cincin Datin Seri Rosmah lah. Jadi mereka united dalam membawa isu. Oleh kerana kita Datuk bercakap tadi pasal undi populis kita yang agak rendah. Dan kita perlu tingkatkan apakah kemungkinan perkara ini akan diulang apabila Rafizi mengumumkan dia akan balik semula masuk ke gelanggang politik, kawan baik Datuk tu. Jadi apakah kita akan nampak perkara yang sama mereka lakukan sekali lagi? Saya seronok bila Rafizi nak balik semula ni. Dia menulis mengatakan bahawa keadaan Pakatan Harapan agak membimbangkan dia dan sebagainya. Dan beliau menyatakan bahawa Pakatan Harapan memerlukan formula-formula. Yang itu saya seronok tu. Pakar formula. Pakar formula. Jadi bagi saya lah, pakar formula yang telah berjaya menipu rakyat dengan dahsyat sekali. Dengan formula-formula bodohnya. Tidak lain, tidak bukan. Itulah pakar yang sepakar-pakarnya. Dan saya mengalu-alukan, kalau boleh macam Farhas kata, janganlah dia bertanding jawatan timbalan. Bertandinglah jawatan presiden. Sebab mereka ni memang bak kata orang tu saling berkemampuan, saling berkemampuan untuk melakukan ataupun menjanjikan bulan dan bintang kepada rakyat dengan menggunakan formula-formula yang tak masuk akal, dan akhirnya sudah macam kalau dah Anwar tak ada tu, ada kesinambungan. Siapa lagi nak yang terror menipu, terror mengeluarkan janji-janji palsu ni?
So kita perlukan orang macam ni untuk mengindahkan senario politik ataupun menyemarakkan proses demokrasi. Welcome back. Saya nak ucap welcome back untuk Rafizi. Saya rasa dia nak bertanding timbalan presiden ni pun belum tentu dia boleh menang. Sebab orang PKR yang ada sekarang ni ramai pengikut Azmin dah pergi. So kebanyakan yang tinggal di dalam parti tu ialah pengikut Anwar Ibrahim. So kalau dia memulakan langkah kembali kepada PKR dengan melakukan kritikan-kritikan ataupun sindiran terhadap Anwar Ibrahim, dia bagi saya lah dia membunuh diri dia sendiri. Dia membunuh diri dia sendiri. Dan dia dah tinggalkan perjuangan. Orang yang tinggalkan perjuangan ni ketika parti sedang bergelut, untuk dia make a comeback, belum tentu ianya mudah. UMNO pun ada juga pemimpin-pemimpin yang duduk di position yang dah tinggi, kan? Tetapi bila kita kalah pilihan raya, dia tak nak bertanding di peringkat pusat. Dia bertanding di peringkat bahagian dia. Ada yang langsung bahagian pun tak bertanding, ada juga, kan? Jadi rakyat akan menilai benda ni semua, khususnya ahli-ahli UMNO. So kalau dia nak buat comeback, they want to make a comeback, nak kembali ke pesada politik, khususnya nak aktif di peringkat nasional, sudah pastilah, kan, ahli-ahli akan boleh menilai. Dan kali ini saya rasa dalam pemilihan UMNO ianya cukup mencabar. Kalau dulu seseorang itu ada jawatan menteri kabinet, maka mudah untuk dia memenangi pemilihan UMNO. Itu dulu. Sekarang tak macam tu. Sekarang ada jawatan menteri kabinet pun mungkin boleh jadi tercorot dalam pertandingan MT UMNO. Jangan terkejut. Kerana dulu bila kita memilih pemimpin, kita berdasarkan menteri apa dia pegang, portfolio dia. Kita berdasarkan apa jawatan dia sebelum ni dalam parti. Kita berdasarkan populariti dia di media elektronik, kan? Kita bersandarkan, ada setengah-setengah, ni saya tak cakap semua. Ada setengah-setengah tu dia akan bertanya berapa banyak orang ni tolong kita, kan? Ada yang setengah-setengah tu menggunakan kedudukan dia di dalam kementerian, bagi projek tu projek ni kepada ketua bahagian, ketua cawangan, kan? Ada pula yang menggunakan duit ringgit, politik wang, kita tak boleh nafikan. Ianya berlaku zaman Mahathir menjadi Presiden UMNO, disemarakkan lagi dengan pink form zaman Anwar menjadi timbalan Presiden UMNO. So benda ni dah bermula. Tetapi alhamdulillah, selepas kita berhadapan dengan kekalahan, ahli dah sedar bahawa kita tak boleh memilih pemimpin untuk menjaga parti, pemimpin yang tidak setia pada parti. Ini paling penting sekali, kesetiaan. Kita tak boleh pilih pemimpin yang tidak setia. Kita bila nak pilih, nak angkat pemimpin, nak angkat calon pilihan raya, kita kena pastikan selepas pilihan raya dia masih bersama dengan kita, sama ada kita menang atau kita kalah. Ini ahli dah masak, dah tahu. Yang kedua, kita juga nak tahu, berani tak pemimpin kita ni untuk menentang musuh kita. Jangan berani bila kita ada jawatan dalam kerajaan. Bila kita ada jawatan dalam kerajaan, kita cakap berdegar-degar. Tapi bila kita jadi pembangkang, musuh kita menjadi kerajaan, mereka menggunakan SPRM, mereka menggunakan polis, menggunakan income tax untuk lawan kita, kita menikus. Kan? Tak ramai pemimpin kita yang boleh kita label sebagai telah diuji. Datuk Zahid umpamanya, kena 87 pertuduhan. Sebelum disuruh, dia pun kena ISA dulu. Sebelum tu dia disuruh untuk bubarkan UMNO. Dia tak bubar. Rakyat akan menilai. Rakyat akan menghargai pengorbanan dia, sanggup untuk didakwa demi untuk tidak membubarkan UMNO. Dia meletakkan kepentingan parti itu mengatasi kepentingan peribadi. Orang juga akan menilai Datuk Najib. Datuk Najib juga ada sumbangan dia. Semenjak kita kalah, dia berterusan konsisten melakukan serangan terhadap musuh. Itu sebab kali sekarang ni kalau kita tengok, mana Datuk Seri Najib pergi? Dia tak perlu upah orang RM50, hidup tak payah. Tak perlu bayar makan untuk tak orang. Tak perlu.
Rata-rata tempat dia pergi kadang-kadang orang belanja ni makan. Kan? Dia masuk dewan tadi saya tengok kan. Oh, satu dewan bangun. Betul. Kan? Itu secara spontaneous. Tanpa perlu ada orang yang tak payah upah orang untuk tak payah. sokong, untuk jerit. Tak payah. Tak payah bayar. Kita nak organic support. Sebab bila kita tahu orang marah dengan kita, tiba-tiba ada kuncu-kuncu kita bayar 200-300 untuk menunjukkan yang kita ada sokongan. Secara tak langsung macam Muhyiddin cakap lah, tak malu ke? Minta maaf lah kan. Minta maaf. Dia sokongan rakyat ni, sokongan ahli ni tak boleh dibuat-buat. Betul. Tak boleh dibuat-buat. It got to be genuine. Genuine. Organic. Bukan, sama juga kalau di media sosial. Kalau dulu zaman Pakatan Harapan, memanglah dia orang menggunakan cyber troopers dia. Tapi orang boleh nilai. Contohnya, kalau saya buat live kan, orang yang masuk memuji kita dengan orang yang masuk menyerang kita, kita boleh beza mudah. Orang yang masuk menyerang kita buka tengok orang betul ke tidak. Rata-rata ni jenis satu orang ada 10 akaun. Kan? Bila buka-buka tak ada posting apa-apa. Kan? Kerja memang dia menyerang fake account, kerja untuk menyerang je. So orang akan menilai benda ni. Orang akan menilai benda ni. Bukan mudah kita nak memalsukan sokongan orang kepada kita. Dan kalau kita berbelanja untuk buat benda ni, daripada berbelanja untuk buat benda yang betul untuk rakyat, sehingga rakyat secara semula jadi menyokong kita, kita buat satu benda yang silap lah. Kalau kita buat benda-benda yang fake macam ni. Betul. Dan kalau kita lihat di Johor, Datuk, di Johor, kalau kita tengok pergerakan Bosku tu, kita tengok pengundi-pengundi yang keluar nak menyambut beliau setiap kali beliau melawat nak minum petang, minum pagi, termasuk di masyarakat Tionghoa tu, itu adalah pada saya, walaupun dituduh kononnya mereka dibayar RM50 seorang untuk datang minum, tapi saya rasa ini bukan orang yang dibayar, kerana mereka adalah keluarga, family. Siapa yang berada di ground dia akan tahulah organik ke tak organik. Senang je. Siapa berada di ground, dia orang akan tahu sama ada benda tu dirancang ke tak dirancang ke, kan? Betul. Ada satu soalan netizen dekat sini yang saya nak minta Datuk ulas. Kata dia, nak cerita apa pasal PRU ni? Pemilihan dalaman pun tak berani nak buat. Ini kan pula nak UMNO minta menggesa untuk diadakan PRU. Ini bagus kita nak komen ni. Kalau tanya dengan saya, saya secara peribadi, saya lebih suka pemilihan ni diutamakan. Minta maaf lah. Saya seorang yang saya ikut saya punya pendirian. Kalau orang tak suka, itu orang punya pasal. Saya setuju kalau dibuat pemilihan ni. Cuma dia orang ni perasan, setengah-setengah daripada kita ni perasan, bila dia ada kuasa, dia menteri, dia Perdana Menteri, dia Menteri Kanan, dia fikir dengan jawatan tu dia boleh menang pemilihan UMNO. Tak betul. Silap kalau benda ni, kalau mereka beranggapan begitu. Tak betul. Ahli UMNO sekarang ni, dia tidak akan menilai begitu. Paling penting sekali, kesetiaan pada parti. Bila parti arahkan, tarik diri daripada menyokong Muhyiddin. Berapa orang yang berani? Berapa orang yang macam Samsul Anwar Nasara, macam Nuraini berani letak jawatan menteri? Orang akan ambil pertimbangan ni dalam pemilihan akan datang. Kalau kita dah cakap, kita tak boleh teruskan kerjasama, kita dibuli, kita ditikam belakang. Kita diperlakukan dengan cukup tidak adil dari segi pembahagian kerusi menteri, kedudukan kita sebagai timbalan menteri, walaupun kita layak untuk menjadi Perdana Menteri sebagai majoriti shareholder ataupun kerusi terbesar di dalam Perikatan Nasional, patut kita jadi Perdana Menteri. Kita korbankan, kita bagi musuh kita menjadi Perdana Menteri. Kita maafkan kesilapan dia yang lepas, mengkhianati kita. Kita angkat dia, last kali dia tikam belakang kita, last kali dia bully, dia tahan duit kita. So bila parti dah tak boleh tahan dengan apa yang Muhyiddin buat, kita arahkan, letak jawatan, mereka tak mau letak, tak mau tarik sokongan. Ini semua akan menjadi penilaian kemudian hari. Di kemudian hari ketika
pemilihan itu berlaku. Kalau saya akan buat pemilihan dulu. Tetapi ada risiko. Kalau kita buat pemilihan sekarang, okey, kita buat pemilihan sekarang. Pertama sekali, perpecahan ni macam mana nak bendung? Kita sekarang ni nak supaya pilihan raya diadakan sekarang. Kita nak pilihan raya diadakan sekarang, bukan bulan Mei baru nak bubar parlimen. Kita nak pilihan raya diadakan sekarang. Takkan sekarang kita nak buat pilihan raya, sekarang kita nak sibuk buat pemilihan parti. So kena letak prioriti tu kena betul. Kenapa kita kena buat pilihan raya sekarang? Sebab sekarang ini masa yang begitu sesuai. Kita ada feel good factor. Pertama sekali kita menang di Melaka. Selain daripada 7 pilihan raya kecil. Kita menang di Sarawak. Kita menang di Johor. Ini momentum ni penting untuk kita gunakan masa keemasan ketika feel good factor ini bersama dengan Big N. Jangan buat kesilapan 2018. Selepas Sukan C, kita menang besar Sukan C. Itu mood rakyat dah cantik dah terhadap Barisan Nasional. Tetapi kita mendengar pandangan yang minta supaya selesaikan dulu kita punya manifesto. Ada pandangan kita kena pastikan persepadanan semula selesai baru kita buat pilihan raya. Last kali tak menang juga negeri itu. Betul tak? Jadi kita tak nak benda ni berlaku sekali lagi. Bila kita nak buat keputusan yang besar, terutamanya bila tarikh pilihan raya yang sesuai, kita mesti masuk pilihan raya dalam keadaan kita tahu we are going to win the election. Kita akan menang pilihan raya tu. Tapi kalau kita masuk dalam keadaan kita tergagak-gagak, kalau kita masuk dalam keadaan kita menyedari lagi lambat kita buat pilihan raya, setiap bulan 500,000 pengundi baru akan terdaftar secara automatik. Lagi lambat kita buat pilihan raya, musuh kita belajar melalui pengalaman. Musuh kita pun buat muhasabah diri, self criticism. Dia juga menyedari aku dah letak, dia juga belajar daripada kesilapan. Aku dah letak aku dah bertanding di Melaka, dapat 2 butir je. Aku dah bertanding di Johor, aku dapat 3 butir. Di Melaka PAS tak dapat apa. Di Johor PAS dah mula dapat 1 kerusi. Kali ni kerusi yang dia dapat genuine dia dapat. Walaupun dulu dia pernah menang kerusi Maharani tu. Tetapi kali ni dia dapat genuinely. Ini kena faham. PAS punya sokongan meningkat. Kita jangan nafikan. Mereka telah berjaya meningkatkan sokongan dia. Jadi, adakah kita nak bagi masa lebih panjang kepada mereka untuk lebih bersedia, baru kita nak bubar parlimen yang akhirnya keputusannya tidak memihak kepada kita? Itu sebab saya terus terang saya cakap, Perdana Menteri kena fikir yang mana lebih penting. Adakah masa depan UMNO itu lebih penting daripada menyelamatkan kedudukan sebagai Perdana Menteri? Betul, dia boleh drag sampai 2023. Tetapi risiko tu yang akan tanggung ialah parti. Kalau ketika itu kita kalah, betul dia boleh sanggup tanggungjawab. Betul dia boleh letak jawatan. Tetapi apa akan jadi pada UMNO selepas 2 kali kalah dalam pilihan raya umum? It's not going to be easy to make a comeback. Ini kena faham. Semalam Datuk ucapan timbalan Presiden UMNO merasmikan persidangan sayap wanita, pemuda dan puteri. Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan ada membuat teguran kepada ahli-ahli UMNO yang berada dalam kabinet. Betul. Yang 17% tu. 17%. Jadi kenyataan timbalan Presiden itu mendapat sambutan yang agak dingin daripada pihak-pihak yang terbabit, dan mereka mengatakan bahawa you tak ada dalam kerajaan, so how could you know apa yang kita buat ni bagus ataupun tak bagus. Jadi bila kenyataan-kenyataan itu dibuat, jadi kita melihat ada mengundang pelbagai respons daripada perwakilan-perwakilan yang sedang mengikuti persidangan kali ini. Komen tu. Dia macam ni lah.
Kalau ikut KPI yang dibuat oleh kerajaan, 99% memang setiap kementerian walaupun teruk orang di bawah maki hamun menteri-menteri kita ni, kan? Ada yang kata cak ayam lah, apa benda lah, macam-macam, kerajaan gagal dan sebagainya. Tetapi bila KPI dia, kan, semuanya okey. Kan? Sudah pastilah ada pihak di dalam kerajaan bila Tok Mat cakap macam tu, kan? Dia akan kata kamu tidak berada di dalam kerajaan. Tetapi hakikat dan realiti dia, macam mana kita nak tahu bahawa KPI yang mereka ukur tu benar-benar menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku. Kejayaan yang sebenarnya dicapai itu adakah benar-benar sampai ke tahap 99%? Kan? Ini very subjektif, kan? Very subjektif. Tok Mat mungkin dia ada pendirian dia, pandangan dia. Dia mungkin tidak berada di dalam kerajaan, tetapi dia hari-hari mendengar juga apa orang yang bercakap di bawah. Saya nak beritahu kita pada pilihan raya umum ke-14, bila kita umumkan sejauh mana kita dah tunaikan manifesto kita, Datuk Seri Najib umumkan kita dah mencapai 99.4 atau 6%. Nearly 100%. Kita dah complete dah. Tetapi persepsi kat bawah, persepsi rakyat itu telah menyebabkan kita kalah dalam pilihan raya. Jadi tidak semestinya report card mereka menunjukkan oh markah semua 99%, kan? Itu sebenarnya gambaran bahawa mereka achieve apa yang sepatutnya mereka capai. Contohnya macam keputusan SPM. Duduk di rumah, belajar dari rumah lebih cemerlang daripada pergi sekolah. Kita pun tahu trik macam mana menaikkan markah itu. Betul tak? Betul. Jadi janganlah ada pihak-pihak ni menganggap bahawa kita yang tidak berada dalam kerajaan ni bodoh. Kita pun tahu menilai apa benda baik yang kamu buat tetapi tidak mendapat sambutan. Rakyat di bawah merasakan mereka tidak dijaga dengan baik. Rakyat di bawah merasakan mereka didiskriminasi oleh menteri-menteri kamu. Rakyat di bawah merasakan mereka tidak selamat lagi kerana dipaksa untuk mengambil vaksin, mengambil booster. Rakyat di bawah merasakan bahawa kerajaan tidak prihatin, tidak cakna rakyat. Dikala mereka dipaksa duduk di rumah, mereka berhadapan dengan masalah kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan masalah ni berulang kali. Sekejap PKP, sekejap tak PKP. Lepas tu dapat Aisina pertama, mereka gunakan duit itu, dimodalkan balik untuk meneruskan kehidupan, tiba-tiba tutup balik sektor ekonomi. Duit yang dah digunakan, duit Aisina yang pertama, menyebabkan mereka hilang balik modal. Kemudian bila buka balik sektor ekonomi, mereka memerlukan modal. Mereka perlukan duit bila moratorium tamat pada Januari. Mereka kena start untuk membayar pinjaman kereta, pinjaman rumah. Mereka kena start bayar pinjaman bank rakyat, pinjaman peribadi. Nak kahwin pun kadang-kadang ada yang pinjam bank rakyat ni. Ini rakyat kat bawah. Jadi bila mereka minta iCitra, tak kira lah iCitra ke, iSina ke, I love you ke, kan? Mereka minta duit mereka. Dan dari segi ekonomi, kalau contohnya Tengku Zafrul mengatakan ianya melibatkan 63 bilion. Walaupun saya tahu dia tidak memberikan angka yang tepat. Kan? Dia letak 63 bilion. 63 bilion ni hampir 10 kali ganda BRIM yang Datuk Seri Najib berikan. 2017-2018. Kita bagi 6.8 bilion. So kalau 63 bilion, hampir 10 kali ganda. So adakah 10 kali ganda BRIM yang kita bagi ni tidak mampu untuk memberikan kecairan di pasaran, yang akhirnya menyebabkan rakyat ada kuasa membeli yang lebih? Maka sektor, tak kira lah sektor apa, kalau dia orang beli ayam, itik, kambing, lembu, akan memangkin sektor penternakan. Kalau orang tu bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, akan memangkin sektor perbankan. Kalau orang tu beli sayur dan sebagainya, akan memangkin sektor pertanian. Ianya Pelancongan juga. Ianya secara tidak langsung
akan memangkin ekonomi negara. Akan memangkin pertumbuhan kita. Dan bila negara pertumbuhannya bertambah, pendapatan negara bertambah, maka lebih banyak yang kita dapat salurkan untuk projek pembangunan kita, lebih banyak dapat kita salurkan untuk membantu rakyat dengan lebih berkesan. Tapi saya sedih, minta maaf cakap, kalau saya Perdana Menteri, saya akan pastikan pengumuman saya buat 2 hari sebelum Pilihan Raya Negeri Johor. Kita menjerit. Ramai di dalam Instagram, di dalam Facebook, di dalam TikTok, terutamanya TikTok, banyak tak menyebelahi kita. Twitter. Mereka cakap, we are suffering now. Kita tenat. Kita perlukan duit kita, bukan duit kau. Betul apa yang Tengku Zafrul cakap, kita dah melabur. Kalau kita jual aset-aset kita di luar negara, kalau mungkin invest RM1, kita akan dapat 40 sen. Kan? Tetapi kerajaan, dia patut tahu macam mana nak cari sumber lain. Kalau selama hari ini kita mengharapkan KWSP membantu kita untuk buat rancangan Malaysia ke-12, untuk buat belanjawan 2022 punya pembangunan, kenapa kita sekali ni tak boleh bantu KWSP untuk selesaikan masalah ni? Kalau kita boleh pinjam untuk bagi kroni-kroni Muhyiddin, ketika berlakunya darurat, beratus juta dipinjam. What is 63 billion? Yang akhirnya akan membantu. Jadi dia macam inject stimulus package. Package rangsangan ekonomi yang cukup besar. Cukup besar dan direct di tangan rakyat. Untuk mereka berbelanja. Ya. Dan orang yang akan apply untuk keluar ni ialah orang yang betul-betul memerlukan. When they need the money, they will spend the money. Macam dulu saya masa duduk pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Saya boleh cakap, saya pergi mana-mana ceramah. Ketika di sana saya 3 atau lebih ceramah saya pergi. Saya baru jumpa bila saya tanya siapa terima BRIM. Hanya 4 orang saja yang masih simpan duit BRIM tahun lepas. Dalam erti kata lain, setiap sen yang kita berikan kepada orang yang layak untuk mendapat BRIM, dia orang belanja. Bila dia orang belanja, itu juga membantu ekonomi negara. Jadi kenapa kita dah desak pemuda UMNO, desak Datuk Najib, desak Datuk Zahid, desak supaya duit KWSP ni diberikan, sebab ini sebahagian daripada janji kita sebelum kita diangkat menjadi Perdana Menteri. Kenapa tak boleh buat pengumuman ni 2 hari sebelum Pilihan Raya Negeri Johor untuk meredakan kemarahan? Yang Mak Berhormat Perdana Menteri buat untuk buka sektor ekonomi, saya ucap terima kasih. That is very good. Memang bagus. Kan? Buka border pun bagus. Buka border pun bagus. Tetapi kenapa pengumuman ni tak boleh dibuat Awal. Iaitu untuk memastikan UMNO menang, BN menang di Johor dengan bergaya. Kalau kita boleh menang 40 kerusi, dapat je kita redakan kemarahan rakyat dengan mengumumkan KWSP ketika itu. Saya boleh jamin busuk-busuk 44 kerusi paling tidak kita akan menang. 4 kerusi yang UMNO kalah tu kita boleh menang. Kerusi yang MCA kalah, MIC kalah 1 pun kita kemungkinan besar boleh menang. Tetapi kenapa pilih tarikh sebelum Perhimpunan Agung UMNO yang hanya 6 hari? Selepas PRN Johor selesai. 4 hari. 4 hari lah kalau dia nak umum 2 hari sebelum PRN. Mana 6 hari beza dia. Maknanya dia tidak meletakkan kepentingan untuk mengurangkan beban rakyat, mengurangkan kemarahan rakyat yang akhirnya akan membantu kemenangan BN sebagai prioriti. Yang diletakkan sebagai prioriti ialah menyelamatkan dirinya daripada dibu dalam Perhimpunan Agung UMNO. Sedangkan bila orang kata bubar parlimen, dia menyatakan bahawa ini hanya suara-suara jeritan kumpulan kecil. So, why must you be worried about this small group of UMNO delegates? Kumpulan kecil je. Rakyat tu lebih ramai. Kalau dia kata kumpulan kecil lah. Tapi akhirnya dia tunduk. Kenapa? Itu sebab kita kena faham politik diri kita dengan
dengan menyelamatkan nyawa rakyat ni, nyawa rakyat tu lebih penting. Kalau kita salah letak prioriti, maka binasalah kita. Binasa. Itu yang kadang-kadang terpaksa kena ada pemain-pemain sokongan kan, pakai baju hitam menjerit-jerit kan. Tak boleh macam tu. Kita tengok besok ada lagi ke tak? Esok ucapan dasar Presiden, nanti kita tengok. Dan juga ada satu lagi peluang, iaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, masa ucapan penangguhan Presiden. Kita tengok nanti. Baik, Datuk. Kalau kita tengok, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dan makluman Datuk juga, malah pada masa sekarang ni kita tengah bercakap di Menara Datuk On sedang berlangsung sidang Majlis Kerja Tertinggi khas pada malam ini. Jadi kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata belum dirundingi lagi tarikhnya, kemungkinan malam ini akan diperbincangkan kerana besok akan ada perbahasan yang kita pasti akan menyentuh perkara ini. Jadi kalaulah perkara ini dirundingi dan dibincang dalam Majlis Kerja Tertinggi, kita tak tahu apa yang orang akan bincang, tapi kita jangka perkara ini adalah antara perkara yang akan dibincang. Jadi apa selepas ini? Saya rasa, ini pada firasat saya, bila kita tengok hari ini pun Ketua Pemuda UMNO, Ketua Puteri UMNO, Tok Mat semalam sudah meminta supaya pilihan raya umum diadakan. Maknanya parlimen dibubarkan segera. Saya rasa antara JIS intipati ucapan Presiden pun sudah pastilah akan menyambut apa yang telah dilontarkan. Sedangkan benda ni pun sebenarnya sudah pun dikeluarkan oleh UMNO-UMNO bahagian ketika berlakunya Perhimpunan Agung UMNO di peringkat bahagian dan juga di peringkat cawangan. So usul dah ada. Usul dah ada. Saya yakin usul ni tidak akan ada masalah untuk diluluskan. Diluluskan insya-Allah. Cuma adakah Perdana Menteri akan akur dengan kehendak Perhimpunan Agung UMNO? Yang ini menjadi persoalan. Kita boleh mendesak, tetapi kalau esok sudah menjadi, maknanya kalau ucapan dasar Datuk Zahid dia menyebut tentang perlunya parlimen dibubarkan segera dan ianya dibahaskan ucapan dasar Presiden dan kemudian diluluskan oleh Perhimpunan Agung, ia menjadi ketetapan. Bila menjadi ketetapan, ianya perlu dipatuhi. Yang tertinggi. Daripada sebuah badan yang tertinggi ketika berlakunya Perhimpunan Agung, ialah Perhimpunan Agung, perwakilan Perhimpunan Agung. Ketika tidak ada Perhimpunan Agung, badan tertinggi ialah Majlis Kerja Tertinggi. Jadi kalau besok badan tertinggi Perhimpunan Agung UMNO sudah memutuskan, ianya menjadi ketetapan parti, adakah Datuk Seri Ismail Sabri akan mengikut? Secara peribadi, saya cakap terus terang, saya tidak yakin beliau akan mengikut ketetapan parti. Datuk tak yakin? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin kerana saya tengok mood beliau ialah untuk lawan. Contohnya ini hari saya sudah menerima SMS daripada nombor yang sama yang ketika Pilihan Raya Negeri Johor sering promote tentang program yang Datuk Seri Ismail Sabri adakan. Nombor yang sama hari ini mengeluarkan poster menyerang Datuk Zahidah, Ketua Puteri, menyerang Datuk Ashraf Wajedi, Ketua Pemuda. What is this? Kenapa jentera-jentera Perdana Menteri digunakan untuk menyerang Ketua Pemuda, Ketua Puteri? Mereka hanya menyuarakan apa yang ahli di bawah dan rakyat di bawah mahukan. Itulah suara kaum B. Itu suara kaum B. Itu suara kaum B. Kalau tak percaya itu suara kaum B, bubar parlimen, tengok apa suara keputusan kaum B. Bubar parlimen, tengok kalau tak percaya. Tapi Midin kata kena runding dengan dia dulu sebelum bubar. Itu sebabnya sekarang ni yang menyebabkan rakyat begitu marah ialah apabila Perdana Menteri nak buat apa-apa saja perlu berunding. Sama ada dia betul-betul berunding atau itu hanya kenyataan Muhyiddin, kita tak tahu. Tetapi kita ambil contoh. Saya bila
dah nak Perhimpunan Agung UMNO, dia boleh luluskan KWSP. Ketika kita nak pilihan raya negeri Johor, kita minta diluluskan KWSP, dia tak boleh buat. Saya punya bacaan senang. Kalau diluluskan ketika itu, peluang bersatu untuk menang kerusi lebih tipis. Silap-silap 3 kursi yang Perikatan Nasional menang, 1 kursi pun tak menang. Itu sebab tidak diumumkan 2 hari sebelum pilihan raya negeri Johor. Ianya berlaku selepas, 4 hari selepas pilihan raya negeri. Untuk apa? Maknanya sudah wujud bargaining antara Perdana Menteri dengan penasihat ekonomi, penasihat pemulihan negara. Kena luluskan benda ni, kalau tidak aku teruk dekat Perhimpunan Agung. We are not stupid. Kita boleh baca benda ni. Jadi mana lebih penting? Jaga rakyat lebih penting, letakkan keutamaan jaga parti itu lebih penting ke, atau menjaga kedudukan Perdana Menteri? Saya cakap terus terang, itu sebab saya tak yakin. Kita tengok dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, bukti jelas. Sudah ada bukti baru dengan pendedahan ketika berlakunya apa yang keluar daripada pembicaraan kes Roger Ng, salah seorang daripada pegawai Goldman Sachs yang sekarang ni berjalan di Amerika. Banyak bukti baru. Bukti itu boleh dikemukakan. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Kita berada dalam kerajaan hari ini. Ketua Hakim Negara masih lagi lantikan Mahathir Mohamad. Peguam negara yang disambung baru ni lantikan Muhyiddin Yassin. Bagaimana mungkin pemimpin kita yang dianiaya dengan pendakwaan terpilih, yang dianiaya dengan malicious prosecution, pertuduhan berniat jahat, boleh memperolehi keadilan dalam keadaan begini? Itu sebab Tok Mat cakap semalam, apa guna kalau kita menjadi Perdana Menteri, kita berada dalam kerajaan, tetapi banyak benda tidak memihak kepada kita. Kita bukan nak minta supaya sistem kehakiman itu memihak kepada UMNO. Tidak. Kita mahu keadilan. At least listen. Dengar apa yang Peguam Datuk Seri Najib nak bentangkan. Tengok apa bukti terbaru. Kalau ini pun Perdana Menteri tak boleh buat, buat apa dia jadi Perdana Menteri mewakili UMNO? Ini kena jelas. Ini kena jelas. Itu sebab orang mengatakan bahawa dia nak buat apa saja mesti dapat signal daripada Muhyiddin. Jadi sampai bila dia nak jadi Perdana Menteri begini? Dia perlu menunjukkan bahawa dia mampu menjadi Perdana Menteri mengikut acuan dia sendiri. Dia kena tunjukkan. Dan satu-satunya cara dia boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri, bubarkan Parlimen hari ini. Jangan tunggu bagi peluang kepada Muhyiddin untuk bekerjasama dengan musuh-musuh kita yang lain untuk membentuk pasukan yang lebih kuat, dan akhirnya BN tak boleh memerintah secara bersendirian. Bila tak boleh, tak ada cukup 112 undi ataupun 112 kursi untuk membentuk kerajaan. Adakah ini memang niat? Adakah dengan melemahkan UMNO bagi peluang masa kepada musuh kita bersedia supaya kita tak cukup kerusi, dan ketika itu musuh kita akan bersedia mengangkat dia menjadi Perdana Menteri kerana dia lemah, kerana dia boleh diperalatkan oleh musuh kita? Ini kita nak tanya. Adakah itu intention dia? Ini penting. Itu sebab kalau hari ini Perdana Menteri kita sayang parti kita, jangan tunggu ucapan Presiden. Bubarkan Parlimen. Itu je. Tak ada benda lain. Baik. Pembubaran adalah satu aspek untuk kita mendapat mandat semula daripada rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, timbul persoalan apakah kita sudah cukup keyakinan bahawa dengan kekuatan kita yang ada, dengan berpecahnya pembangkang di sebelah sana, di peringkat pusat, di peringkat Parlimen, kita boleh mendapat dan mengulangi kejayaan seperti mana kita dapat di Melaka dan kita dapat di Johor? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab di Johor kita ada gambaran yang lebih jelas, iaitu selepas hadirnya pengundi muda.
Kan? Dan senario di Johor itu mungkin tidak boleh bertahan lama. Kena faham. Lagi lama kita mengadakan pilihan raya, lagi kurang wabak ni, lagi banyak musuh-musuh, kita mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong lama mereka, lagi teruk keputusan pilihan raya yang akan kita hadapi. This is the right moment. Ketika mereka kucak kacil, ketika ada di antara mereka tak berani nak keluar mengundi. Ini semua berdasarkan strategi lah. Betul tak? Betul. Saya yakin bahawa pegawai-pegawai Perdana Menteri bukan orang yang tidak boleh membaca strategi ini. Mereka hebat-hebat. Ya? Mereka tahu this is the right time for us to conduct PRU 15. Ini masa yang paling sesuai. Tetapi mereka khawatir kalau mandat dipulangkan kepada rakyat, kita berjaya menang dengan majoriti lebih daripada 112 kursi, maka kita tidak ada keperluan untuk membentuk kerajaan bersama musuh-musuh politik kita. Bila kita tidak ada keperluan untuk membentuk kerajaan bersama musuh politik kita, tidak ada lagi keperluan untuk mendapat sokongan daripada Bersatu untuk melantik selain daripada Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri. Ini je. Kalaupun Presiden ada masalah, dia tak nak terima jawatan Perdana Menteri dulu, dia bagi jawatan, takkan dia nak bagi pada naib Presiden, dia akan bagi kepada timbalan Presiden dulu. Betul tak? Sekarang memang timbalan Presiden tak boleh ambil jawatan Perdana Menteri kerana dia bukan ahli Parlimen. Tetapi kalau kita adakan pilihan raya dulu, dia pun boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia pun tak nak jadi Perdana Menteri, barulah ianya kembali ke tangan naib Presiden pertama. Namun begitu, selepas pilihan raya, ahli Parlimen Barisan Nasional tu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Yang ini yang mereka ni begitu gelojoh nak buat pemilihan sebelum pilihan raya. Dengan harapan mereka boleh wujudkan satu pasukan yang boleh terima kerjasama dengan Bersatu, boleh terima kerjasama dengan PAS, supaya bila kita agihkan kerusi 122 kerusi yang UMNO bertanding dulu, 26 bagi kat PAS, tinggal 96 ni kalau bagi kat Bersatu yang dulu ketika dia jadi parti tepi jalan pun dia bertanding 55 kerusi. Sekarang dia dah merasa nikmat pernah jadi Perdana Menteri. Boleh kita minta dia bertanding 20 kerusi? No way. Busuk-busuk dia orang akan minta 46 kerusi. Mereka pun nak dominan juga. Mereka pun nak jadi dominan. Kalau katalah kita semua menang, kita dapat 50, menang semua. Dia dapat 46, menang semua. PAS dapat 26, menang semua. Dia kata dia nak Perdana Menteri. Dikala dia menang 13 kursi, PKR menang 49 kursi, dia nak jadi Perdana Menteri, dia dapat jadi Perdana Menteri. Ketika kita ada 42 kursi, dia ada 32 kursi, Muhyiddin dapat juga jadi Perdana Menteri. Padahal 32 kursi, 16 kursi curi daripada UMNO, 9 kursi curi daripada PKR. Yang 13 orang yang menang pun separuh lari ikut Mahathir. Tinggal 6 orang dengan dia. Itu pun selepas tu Syarudin pun lari. Tinggal 5 orang. Dia masih jadi Perdana Menteri. Kalau lepas ni dia menang 46 kursi, boleh kita kata no way. Kalau kita kata no way, dia akan bawa kursi ni, pergi bawa jumpa Anwar Ibrahim di AP, bincang dengan Mak Sabu. Itu kawan lama dia. Anytime. Daripada ke penjara, Anwar lebih rela bagi kepada Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Daripada Lim Guan Eng ke penjara kerana isu terowong dasar laut, lebih baik dia bagi kepada Muhyiddin jadi Perdana Menteri. So dengan 100 kursi yang dia orang menang, campur dengan kita andaian lah MIC dengan MCA tak menang, worst case scenario, 100 campur 46, dia orang ada 146, dia tarik lagi 2 ataupun daripada PAS bersama mereka, apa jadi? Mereka ada 2/3 majority. Mereka boleh tambah at least 30 kursi di kawasan-kawasan DAP. 42 orang wakil rakyat DAP
Kita tengok apa jadi zaman pemerintahan Pakatan Harapan. Apa jadi dengan hak istimewa orang Melayu? Apa jadi dengan kedudukan Islam sebagai agama rasmi? Apa jadi dengan kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa persekutuan? Apa jadi dengan kedudukan Raja-Raja Melayu? Raja Agung pun lari selepas 2 tahun menjadi Yang di-Pertuan Agong. Kita nak bagi dia 72 kursi. Habis huyup kita selepas ni. Baik, satu lagi perspektif yang saya nak bawa pada malam ini ialah pada 2018 PAS dia bergerak sendiri dan akhirnya dia menang, dia dapat 18. Jadi naratif yang mereka mainkan ialah mereka mampu menjadi kingmaker. Tetapi setelah wujudnya Perikatan Nasional, mereka sebahagian daripada Perikatan Nasional, dan kita pun tengok nasib Muafakat Nasional hari ini seperti apa. Apakah mereka masih lagi boleh memainkan peranan sebagai kingmaker dalam menentukan hala mana kerajaan itu akan dibentuk? Saya nampak sekarang ni, untuk kawan-kawan kita PAS ni lah, untuk mereka jadi kingmaker dah tak ada dah. They got to make up their decision. Kan? Diorang kena buat keputusan. Nak terus kalah dalam pilihan raya akan datang? Atau mereka nak menang lebih banyak daripada 18 kursi yang sedia ada? Kalau dia bersama dengan kita, saya yakin kalau ikut apa yang Tajuddin pernah janjikan, kalau ikut perbincangan Tajuddin dengan PAS pada ketika itu, dia mengatakan kita akan bagi 26 kursi pada PAS. 26 kursi itu jauh lebih berbanding kalau dia lawan dengan kita dalam pilihan raya akan datang. 18 kursi yang dia ada hari ini pun dia akan hilang banyak. Jadi dia kena buat pilihan sekarang. Dia dah tengok keputusan pilihan raya di Melaka, dia dah tengok keputusan pilihan raya di Johor. Terbukti duit yang banyak yang boleh dihidangkan oleh Bersatu tidak boleh menyumbang kemenangan pada dia. Tak boleh nak membelah jiwa, tidak membeli undi Rakyat tidak boleh dibeli dengan duit. Betul mereka telah berjaya memberikan saingan yang hebat dengan duit yang berjuta yang mereka ada ni, kan? Mereka telah memberikan saingan. Terutamanya hari ini mungkin SPR sudah patut ada satu kategori, pemenang poster terbanyak. Memang Perikatan Nasional menang dengan bergaya. Sebab poster mereka ni macam sampah sarap, banyak betul. Dengan lambang Abah. Yang lambang Abah ni boleh kita masuk dalam satu kategori potret yang paling banyak terpampang dalam sesebuah pilihan raya. Tapi alhamdulillah lah, kita harap potret Abah ni diteruskan. Kerana potret ini mengingatkan kita kepada Nikaji. Potret ini mengingat kita kepada Scheme of Things. Potret ini jugalah yang mengingatkan kita sepanjang tempoh daripada merdeka sampai sekarang kita tak pernah dipaksa duduk di rumah. Inilah potret yang cukup dikenali sebagai bapa lockdown negara. Yang mengurung rakyat. Yang mengurung rakyat. Jadi bagi saya, print lagi banyak-banyak. Buat besar-besar. Buat lagi besar. Kalau tak cukup orang nak pasang, insya-Allah kami di Laskar Cyber kita boleh tolong pasang. Boleh kita boleh tolong pasang. Sebab menguntungkan kita. Kita kena perbanyakkan lagi potret-potret ni. Okey. Tok, tadi siang tadi kita sempat berwawancara bersama dengan veteran UMNO. Dengan Datuk Mustafa sebagai Setiausaha dan juga Datuk Osman Reza sebagai pengerusinya. Bila kita mengutarakan permasalahan kita dan PAS dalam Muafakat Nasional ni, mereka malah lebih drastik dengan mencadangkan bahawa sudah-sudahlah kita bercakap pasal Muafakat Nasional, kita patutnya sudah tutup buku dan jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit lagi kerana tak perlu nak tunggu mereka. Kita dah bagi masa yang cukup di Melaka, masa yang cukup di Johor. Maknanya enough is enough. Kita terus saja jalan ke hadapan. Komen Datuk. Saya cakap terus terang lah. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Tapi bila saya bagi pandangan, saya tengok angka-angka juga. Terus terang saya cakapkan bahawa pada pilihan raya yang lepas di Tinggi Johor, sekiranya musuh-musuh politik kita ini bersatu
untuk menentang kita. 40 kursi yang kita menang tu, kita akan hilang 17. Maknanya kita hanya boleh menang 23 kursi. Itu kalau diambil pendekatan popular vote, campurkan dengan undi mereka. Tak? Tidak, bukan popular votes. Ini first past the post. Maknanya undi yang diperolehi oleh Pakatan Pembangkang, kan? Jika mereka bersatu di 17 kawasan pilihan raya, mereka boleh menang pilihan raya. Kita boleh kalah. Maknanya kita tinggal 23. Tetapi kalau kita bersama dengan PAS, kita bersama dengan PAS, dan kalau kita tengok undi Perikatan Nasional ni, saya boleh jamin undi Perikatan Nasional ni 80 hingga 90% datangnya daripada PAS. Kita jangan nafikan PAS ada kekuatan. PAS ada kekuatan. Cuba bayangkan kalau kekuatan UMNO dengan PAS disatukan. Pilihan raya akan datang, kita bukan setakat boleh menang pilihan raya, 2/3 bukan mustahil. Tapi jadi kalau kita fikir tentang ego sikit, ego kita, kita fikir tentang hati kita yang luka, 2 kali dicurangi, kan? Kalau kita fikir pasal benda ni, memang pastilah kita akan berpatah arang dengan PAS. Tetapi saya doa supaya satu hari nanti, kalau boleh biarlah Haji Hadi sendiri yang insaf tentang benda ni, Haji Hadi sendiri yang kembali bersama dengan kita, kan? Jadi kita tak payah tunggu pilihan raya yang akan datang. Tapi kalau misalnya kerjasama antara UMNO dengan PAS ini tidak boleh berlaku pada pilihan raya umum ke-15 kerana kedegilan Haji Hadi, kita mendoakan semoga selepas ini PAS akan mengubah kepimpinan dia, dan di bawah kepimpinan baru, umat Islam, 2 parti terbesar di Malaysia ni, PAS dan UMNO dapat bergabung. Baik Tok, persoalan saya tertarik dengan kenyataan Tok Mat Hassan yang membuka parti seluas-luasnya. Kalau boleh biarlah pemimpin bersatu kembali kepada kita, pemimpin pejuang kembali kepada kita, dan kalau boleh PAS pun parti serpihan kita. Biarlah PAS pun kembali kepada kita. Kita tak boleh mengamalkan sifat tutup pintu. Kita kena inklusif. Kalau dulu orang tu bersama kita, dia tinggalkan kita, kita kena tarik bersama dengan kita. Kalau dulu orang tu atas pagar, kita hari ni nak dia 100% bersama kita. Kalau orang tu dulu dia musuh kita, kali ni kita nak dia jadi kawan kita. Ini akan menguatkan lagi Barisan Nasional dan UMNO. Ini pandangan saya. Baik. Ya. Kita meraihkan pandangan Datuk, tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa dengan apa yang mereka tunjukkan, kita tak nampak serangan PAS secara direct kepada UMNO, kepada Barisan Nasional di Melaka. Tetapi di Johor, 48 jam yang terakhir itu, kita lihat concerted effort daripada presidennya sampailah ke bawahnya. Mereka menyerang dan malah mereka berani mengatakan bahawa mereka akan menguburkan UMNO di Johor. Persoalannya saya nak tanya Datuk secara peribadi. Setelah bersatu pun nak menguburkan kita, PAS pun kata nak kuburkan kita, apakah Datuk masih yakin mereka ini boleh dijadikan sahabat untuk kita tempuh PRU ke-15? Kita kena faham, ketika itu nyawa mereka di hujung tanduk. Mereka ni bagaikan sedang lemas. Jadi bila orang sedang lemas ni, kadang-kadang kita datang nak menyelamatkan dia pun, dia tariknya rambut kita, dia tariknya tangan kita, silap-silap dua-dua pun lemas. Kan? Itu memang keadaan orang yang sedang lemas. Orang yang kadang berada di dalam keadaan, dia tahu dia akan tenggelam, dia tahu dia akan mati lemas. Jadi dia tidak berada dalam keadaan pemikiran yang waras pada ketika itu. Kita anggap dia ketika itu dia berada dalam sedang berilusi. Kan? Memanglah dia akan cakap kita macam-macam. Tapi kita kena ingat juga, kat bawah ni ramai yang okey. Ramai yang okey. Nak suruh yang bawah ni tinggalkan PAS masuk UMNO belum tentu. Tetapi
Kalau nak minta yang bawah ini mengundi kita, belum tentu dia orang tak undi. Kalau nak ikutkan di negeri Johor ni, saya yakin ramai juga di antara rakan-rakan kita yang sudah sebati lebih rela bekerjasama dengan UMNO berbanding dengan kerjasama dengan Bersatu. Di kawasan-kawasan yang PAS tak bertanding, Bersatu bertanding, ramai yang bersama dengan kita. Ada yang berjumpa dengan pimpinan-pimpinan kita, menyatakan sokongan, menyatakan kesediaan untuk bekerjasama. Jadi kita, apa jadi pun, saya minta pemimpin UMNO ni, bila nak menyerang PAS, serang pemimpin yang lancang saja. Ramai lagi yang baik. Ramai lagi yang baik. Jangan kita pukul rata semuanya tak baik. Dalam UMNO pun banyak juga tak betul. Kan? Banyak juga hati UMNO, jiwa dia bersatu. Itu kita kena betulkan. Pemilihan akan datang lah. Tapi daripada sekarang ni, kan, ambil selai kertas. Perhati seko-seko. Yang mana nampak kerja lebih untuk musuh daripada kita, pangkah siap-siap. Bukan suruh pangkah undi. Pangkah siap-siap. Macam mana Alibaba Bujang Lapuk, penyamun yang 40 penyamun. 40 penyamun tu pangkah tandas tu kan. Supaya jangan kita pangkah dalam pemilihan akan datang. Kenal pasti siap-siap. Okey Tok, kita sejam lebih seronok kita sembang. Sejam lebih Sejam lebih dah kita bersembang ni. Jadi apa pun kita serahkan kepada perwakilan yang akan membahaskan pada hari esok dan lusa sebelum satu ketetapan dasar yang akan dibuat oleh mereka. Jadi oleh kerana ini adalah badan yang tertinggi di dalam UMNO, apa yang kita bincang, apa yang kita cakapkan pada malam ini hanyalah letusan dan lontaran idea supaya boleh kita berkongsi sedikit sebanyak. Tetapi akhirnya kita ni, UMNO ni ialah parti yang hormat pada hierarki. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, sidang-sidang perwakilan sendirilah yang akan membuat keputusan yang akan menentukan hala tuju ke mana. Jadi menarik untuk kita tengok perbahasan besok, menarik untuk kita tunggu ucapan dasar perasmian daripada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden kita, dan kita monitor daripada situ. Kemudian nanti kita akan membuat ulasan berdasarkan apa yang kita perhatikan. Jadi itu ada apa nak cakap sebelum kita berakhir? Saya ingin mengucapkan selamat bersidang kepada semua puara perwakilan. Tahun ni tak dapat duduk atas pentas lah. Tak dapat Kita duduk kat bawah-bawah. Tetapi kita akan bersama untuk mendengar ucapan dasar Presiden. Datang awal, datang awal. Jangan dengar sekerat-sekerat. Dengar sepenuhnya. Hadam betul-betul. Dan kita minta para perwakilan, terutamanya jurucakap, supaya suarakan apa yang rakyat dan akar umbi mahukan. Jangan gentar. Jangan gentar. Kerana kalau hari ini kita takut nak berkata benar, kita takut nak menyuarakan apa yang rakyat mahukan di bawah, maka perjalanan parti kita ini tak jauh. Parti kita ini parti keramat. Selagi mana kita masih lagi membela rakyat, selagi mana kita masih lagi meletakkan rakyat itu sentiasa didahulukan, diutamakan, selagi itu parti ini akan tetap mendapat tempat di hati rakyat. Dan itulah formula yang menyebabkan kita menang kembali 7 pilihan raya dan 3-4 pilihan raya negeri. Itu kita kena pegang. Baik. Apa pun kita sekali lagi kita rakamkan ucapan terima kasih lah, sama ada Perdana Menteri umum sebelum ataupun selepas, apa pun rakyat Malaysia lega hari ni. Tunggu je 1 April dia nak apply. Cuma kita minta kalau boleh tu janganlah bagi syarat yang bukan-bukan. Kali ni saya baca tadi tanpa syarat dipermudahkan, kata Menteri Kewangan. Kita harap begitulah. Cuma sekarang ni kena faham, rakyat Malaysia ni ada yang umur lebih daripada 55 tahun. Hari ni dah ada yang merungut. Kami pun rakyat juga, kami pun susah juga, kami pun kena lockdown juga. Yang warga emas ni 55 hingga 60 ni, yang belum keluar habis ni,
mereka juga minta supaya Perdana Menteri pertimbangkan. Sekarang ini di bawah 55 Bawah 55 saja. Pertimbangkan mereka boleh keluarkan duit daripada akaun warga emas mereka. Okay, kita minta Menteri Kewangan supaya cakna lah. Kerana kalau tak pun hari tu action juga kan. Dia tak nak luluskan macam-macam bagi alasan teknikal. Akhirnya bila Yang Berhormat Perdana Menteri umum, jadi terpaksa akur lah. Tak ada pula orang letak jawatan tak ada lah orang letak jawatan kan. Jadi baru dia tahulah langit tinggi rendah siapa Perdana Menteri. Jadi tahniahlah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana cakna dan mendengar rintihan rakyat. Jadi yang ini rakyat bagi cap A lah kepada yang itu alhamdulillah Perdana Menteri lah. Walaupun lambat, better late than never. Jadi dapatlah Pak Din dah cerita-cerita dah dia nak tukar motor tu dapat 10,000 kan. Jadi apa pun terima kasih. Ini adalah proses yang ada dalam UMNO, Datuk. Kita ahli-ahli UMNO melalui salurannya kita boleh menyuarakan. Kita bukan macam parti yang satu lagi tu. Apa bos dia cakap itu je lah yang paling betul. Yang orang bawah tak diambil cakna pandangan mereka. Tapi dalam UMNO dia lain. Dia lain. Inilah hebatnya Parti Keramat ini. Kita tunggu besok ucapan Datuk Seri Presiden pada waktu pagi. Macam Datuk kata datang awal-awal sikit. Parking limited di sekitar World Trade Center ni. Jadi gunakan pengangkutan awam. Kita minta pada pemerhati-pemerhati yang akan datang besok supaya menjaga SOP. Kita tengok sehari dua ni ramai yang suka berkumpul lah, nak jumpa kawan lama, berkumpul, bersembang. Akhirnya dah dapat saman 1,000 seorang. Daripada Kementerian Kesihatan. Itulah antara benda yang Tok Mat cakap. Bila kita berkuasa, kita kena tunjukkan kita ada kuasa. Betul. Ini masalah Riverside pun saya tengok dah tutup. Kena tutup. Ditutup supaya tak ada orang berkumpul. Nampak sangat macam apa ni, tak nak nampak yang Perhimpunan Agung UMNO ni meriah. Kan? Itu pun patutnya kita nilai. Jangan lupa pangkah. Jangan lupa pangkah. Luqman cakap. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi kita pada malam ini. Terima kasih Datuk Luqman. Sama. Dan kita jumpa besok untuk kita membuat ulasan seterusnya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Sama.